Rahmat ni satu benda yang sangat penting dalam hidup. Sebab tu bila kita minta apa-apa daripada Allah, kita tak pernah lupa untuk sebut birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan perasan? Kita minta apa saja doa, selalu kita akan tutup di hujung kita ada kata apa? Birahmatika ka birahmatika ya. Selalu sebut kan? Birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai ustaz saya kata apa? Hampa ni ingat roti kaya je. Birahmatika, dengan rahmat engkau ya arhamar rahimin. Betul? Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Kita minta apa saja dalam hidup, minta semuanya Allah bagi sekali dengan rahmat. Rahmat ni masuk kasih sayang. Rahmat ni masuk belah kasihan. Tu kalau Allah bagi rezeki kita, dia bagi rezeki dengan kasih sayang. Dia bagi ke anak-anak kat kita, dia bagi anak-anak dengan kasih sayang. Dia bagi keluarga kita, keluarga dengan kasih sayang. Dia bagi sihat kat kita, sihat dengan kasih sayang. Sebab ada orang dapat rezeki, tapi rezeki bukan jadi nikmat, tapi rezeki jadi istidraj kat dia. Ada orang dapat rezeki itu jadi ujian kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Surah Mukminun ayat ke-55 56. Allah kata apa? Apakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu, yakni bererti bahawa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tak sedar. Allah sebut ada orang yang duk berasa Allah bagi kat dia nikmat tu, Allah tengah duk sayang kat dia. Allah bagi kat dia anak pinak tu, Allah tengah sayang kat dia. Walhal dia tak tahu Allah bagi harta, Allah bagi anak pinak tu, Allah tengah uji dia. Dia tak sedar. Masalah dengan istidraj ni tahu apa? Dia bukan berasa kata Allah tengah uji dia. Ada kawan-kawan kita dulu duk main masjid sama dengan kita tuan-tuan. Bahkan dia lagi rajin main masjid lebih daripada kita lagi. Dulu 5 waktu tak pernah tinggal tuan-tuan dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita duduk dengan dia. Lala ni tuan-tuan masjid tak main dah. Tak main dah. Surau pun tak main dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kadang-kadang nampak Jumaat, kadang-kadang nampak. Mula apa? Lepas berhenti di Puaja dulu ni, mula berniaga. Contohlah, tuan-tuan tak rujuk siapa-siapa pun. Saya duduk cari ni ustaz mesti kata kat orang tu. Tuan-tuan, lepas berhenti Puaja dulu ni, mula duk berniaga kecil-kecil. Mula-mula berniaga lah kok masjid ni, duk berniaga depan-depan tu, ada kuliah apa dia berniaga, ada kuliah. Yang ni pun tuan-tuan berkata kat orang berniaga kat depan tu pula. Dulu-dulu dia cerita. Lama-lama tuan-tuan sekalian, waktu dia berniaga kat depan dia kata apa? Ambil berniaga kat masjid. Tak apa, pasal aku nak pergi mayang jemaah senang sikit. Lama-lama makin maju berniaga, betul mula pergi sewa kedai. Bila sewa kedai, tak pernah nampak kat masjid lah. Kita perlu duk kata, "Boy hang lah ni berniaga bagus ni. Alhamdulillah Allah bagi rezeki kat aku banyak." Tuan-tuan, dia terlupa rupa-rupanya Allah tengah duk uji dia. Uji lagu mana? Kalau dulu nak tahu nikmat tu dia berkat ataupun istidraj, tengok hubungan dia dengan Allah lepas dia dapat nikmat tu. Kalau dulu duk rajin main masjid 5 waktu semayang dapat jemaah lah ni tuan-tuan, nak dapat 1 waktu pun susah, maksud dia makin jauh daripada Allah. Rezeki dia banyak tapi rezeki itu sedang menguji dia. Dia makin jauh daripada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu bukan nikmat yang berkat, itu nama dia istidraj. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kita perasan. Dan dia bila kita sembang dengan dia bukan berasa. Hai lama tak nampak masjid apa? Dia kata apa? Niaga tu alhamdulillah lah Allah bagi rezeki kat aku lah ni. Tak ada nak pergi. Dia sebut tu, dia sikit pun dia tak rasa bersalah. Dia berasa macam jawapan dia tu jawapan paling sempurna dalam dunia. Tuan faham tak untuk cerita ni? Dia kan berasa masalah dengan istidraj ni orang tak berasa. Ada orang Allah uji dengan anak-anak pinak ni macam Allah sebut dalam Quran tadi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang bagi kat dia anak-anak. Dapat anak dulu waktu kahwin tuan-tuan sekalian 4-5 tahun. Doa merata, dengar kawan nak pergi umrah, tolong Ustaz doa aku kat Kaabah tu, bagi aku ni dapat zuriat. Kawan dia kata apa? Hang pesan kat laki hang, nanti waktu pergi sembahyang Jumaat, waktu tu imam duduk di antara 2 khutbah tu, tentu waktu makbul doa, suruh hang laki doa waktu tu laki hang tu.
Kata hang bangkit pukul 3 4 pagi, hang semayang waktu tu, hang minta waktu tu, waktu Allah makbul doa tu, waktu qiyamul lail tu, hang minta ke Allah bagi zuriat. Allah sebut pula dalam Quran tu tentang apa? Salli ala Muhammad, banyak istighfar. Orang istighfar ni, banyak istighfar ni, Allah akan bagi dekat dia zuriat keturunan. Dia buat amalan macam-macam tuan-tuan. Tiba-tiba mengandung. Mengandung pula. Muntah, mengandung. Tak tahu, kadang-kadang mengandung bukan orang perempuan ni, muntah lelaki, muntah dulu. Saya ni anak baru 8 tuan-tuan, baru 8, cucu dah seorang. Dulu-dulu kalau nak tahu isteri saya mengandung kan, saya ni muntah dulu. Bini orang perempuan duk main macam period tak main apa lama dia. Sebelum dia pergi check dulu, dia tengok abang ada pening-pening, loya-loya apa dah. Tak ada lagi, tak ada lagi tak mengandung tu. Kalau kita duk main dulu tuan-tuan, lepas berapa lama minta, waktu tu Allah bagi. Dapat anak. Berapa ramai orang yang tak main masjid dah lepas dapat anak. Tuan-tuan, salih Muhammad. Hari tu baca Quran, semenjak dia dapat anak sampai 2 tahun anak putih susu, Quran tak pernah sentuh. Berapa ramai tuan? Salih Muhammad. Bukan setakat orang perempuan, mayang 8.30 pagi. Apa mayang sampai 8.30 pagi ni? Anak kecil jaga tengah malam, nak lena tak boleh, mayang subuh pun tak habis dah. Itu bukan main lagi. Lu azan kat masjid tu, Tok Bilal tu, bukan sini. Nanti tengok Tok Bilal ni pula. Tok Bilal ni cucu pun dah. Tuan-tuan salli ala Muhammad. Bukan main lagi. Lah ni manjang tak pergi masjid. Pasal apa? Du kata kat anak. Anak tu kalau boleh kata balik kat dia dah, ayahku pula. Tak pasal aku kena. Itu minta bukan main. Dah Allah bagi kat dia nikmat, dia makin jauh. Dia bukan berasa, dan dia rasa alasan dia kata anak kecil tu kukuh sangat dah. Hangpa jangan kata apa. Anak aku anak kecil. Salli ala Muhammad. Bukan sakat bini dengan laki kali. Tak nampak rupa kat masjid dah. Tuan-tuan, istidrak, jaga elok. Sebab tu tuan-tuan nak nikmat apa, nak rezeki apa, minta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah Tuhan, salli ala Muhammad, dengan rahmat engkau ya arhamar rahimin, Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Tengok Allah sebut, Nabi SAW sebut dalam Quran, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya ala ma'asiyati ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah Rabbi. Nak tahu istidraj ni, Nabi kata apa? Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba berupa nikmat dunia yang dia sukai. Nak tahu istidraj? Apabila kamu melihat Allah bagi kat seorang tu nikmat dunia yang dia suka, padahal dia suka kepada maksiat. Nampak? Dia buat maksiat lagi dapat nikmat. Dia buat maksiat lagi dapat nikmat. Dia dah buat maksiat pun Allah dah bagi nikmat. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, fa innama huwa istidraj. Sesungguhnya itulah istidraj. Lalu kata Nabi SAW, lalu Nabi SAW pun membaca surah Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka dengan tidak disangka-sangka. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Tuan-tuan, hati-hati dengan istidraj. Kita akan perasan. Nah, tuan-tuan, pasal apa duk cerita istidraj ni? Pasal kita nak rezeki Allah bagi kat kita, bukan istidraj. Kita nak Allah bagi kat kita rezeki dengan rahmat. Tajuk kita rahmat yang mana ni kan? Salih Muhammad. Tuan-tuan nak keluarga bahagia, keluarga Allah bagi keluarga yang dilimpahi dengan rahmat. Tuan-tuan nak rezeki Allah bagi kat kita satu keluarga, kita nak rezeki yang Allah bagi kat kita tu rezeki dengan rahmat. Tuan-tuan nak kesihatan yang Allah bagi kat kita ni, kesihatan yang bentuknya dilimpahi dengan rahmat. Apa saja yang kita nak dalam hidup kita, kita nak dengan rahmat.
Tahu pasal apa? Pasal rahmat Allah tentukan kepada orang yang Allah nak bagi saja. Allah sebut dalam Quran, yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai kurnia yang sangat besar. Surah Al-Imran ayat 74 ni menjadi dalil bahawa kalau Allah nak bagi rahmat kat seorang, Allah bagi ikut suka dia. Kalau Allah tak mau bagi, dia tak akan dapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, itulah sebab sikit tentang rahmat. Mukadimah dia. Malam ni nak tahu macam mana cara untuk mengundang rahmat daripada Allah untuk keluarga kita. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan macam stres yang malam ni nampak. Relax je. Senyum sikit. Jangan tegang sangat, relax je tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama, apa cara untuk kita mengundang rahmat? So rahmat ni masuk dalam keluarga kita. Tuan-tuan, ni kita duduk dalam majlis ilmu ni, Nabi SAW kata apa ni? Kita duduk dalam majlis ilmu ni. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bila satu kaum duduk dalam rumah daripada rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, belajar dan mengajar, maka Allah akan melimpahkan sakinah. Mula-mula sekali dapat apa? Sakinah. Bukan sakinah binti siapa-siapa. Duduk belakang tu, duduk kira sakinah lain lah. Mana ni? Sakinah ni ketenangan. Duduk dalam majlis ilmu tak, Allah bagi apa? Hati tenang aja. Tuan-tuan rasa tenang tak? Rasa tenang? Tenanglah baru pukul 8.10. Tunggu lagi 9.30 lagi, mau tenang tak tenang meletak lah. Dia menggelupok meletak lah. Kita ni duduk ceramah, kita bisa nampak kan. Sagi dia mai waktu-waktu sagi ni boleh nampak dah. Dia mai belunjuk kaki, urut betih, picit ibu jari, tahu dah ustaz nak berhenti dah. Dia mai tengok muka ustaz, dia perhati. Ada kadang lagi dahsyat tu, tadi buat apa? Dia buat ni. Tengok je depan kita. Nampak tu nak berhenti sungguh. Dia tengok muka jam, dia tengok muka ustaz, dia tengok muka jam, tengok muka ustaz, tengok muka pintu, tengok muka kawan dia. Ni berapa nak berhenti ustaz ni? Kena berhenti ya. Tuan-tuan, yang pertama Allah bagi apa? Kita duduk majlis ilmu ni, Allah bagi sakinah, tenang. Tuan-tuan, sepatutnya kita duduk majlis ilmu, hati kita jadi tenang. Serabut pi cari majlis ilmu, duduk hati dia tenang. Kalau duduk dalam majlis ilmu juga hati gelisah, serabut, maksudnya bukan masalah sakinah, bukan masalah majlis ilmu tu, tapi masalah hati kita ni ada masalah. Yang kedua, Allah kata apa? Nabi SAW kata apa? Orang duduk dalam majlis ilmu, Allah melimpahkan kepada dia rahmah. Allah limpah kepada dia kasih sayang Allah. Allah akan limpah kepada dia kasih sayang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan para malaikat duduk di celah-celah mereka. Dan Allah menyebut nama-nama orang yang duduk dalam majlis ilmu ni kepada makhluk-makhluk dia. Sebut dengan sebutan-sebutan, berbangga-bangga dengan makhluk, dengan hamba-hamba dia yang duduk dalam majlis ilmu ni. Hebat tuan-tuan orang duduk majlis ilmu ni. Tuan-tuan, baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, macam mana cara untuk mengundang rahmah dan kasih sayang Allah ni mai masuk dalam diri kita dan ahli keluarga kita. Yang pertama tuan-tuan, bersifat ihsan dalam hidup. Ihsan. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadanya, dan berdoalah kepada Allah dengan perasaan bimbang, kalau tidak diterima, dan juga perasaan terlalu mengharap supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat untuk orang-orang yang memperbaiki amalan dia. Ihsan ni ada dua jenis. Nak kena ada benda ni dalam hidup kita. Yang pertama dia panggil ihsan dalam ibadah. Yang kedua dia panggil ihsan dalam muamalah. Kita duduk dalam keluarga ni ada dua jenis ihsan yang kita kena ada. Yang pertama ihsan dalam ibadah, yang ni tak boleh tinggal. Waktu kita menghadap Tuhan kita, waktu kita buat ibadat, kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Ni konsep ihsan dalam urusan ibadat. Apa dia? Kamu ibadat pada Allah seperti mana seolah-olah kamu nampak Allah. Peringkat ni dia panggil peringkat musyahadah. Ibadat macam nampak Allah. Ni bukan level kita ni, kita tak sampai terang ni. Tak sampai terang ni. Ada orang dapat terang ni tuan-tuan. Dia ibadat, dia macam nampak Allah kat depan dia. Habis maksimum dah ibadat dia. Paling kurang peringkat kedua. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah duk tengok. Allah duk tengok kita. Peringkat ni nama muraqabah. Buat ibadat berasa macam Allah duk perhati kita. Kalau tuan-tuan buat ibadat duk berasa macam Allah perhati, ibadat kita jadi lagu mana? Cantiklah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan perasan tak ibadat kita lagu mana? Ibadat kita. Waktu semayang sorang-sorang dengan semayang ramai-ramai di masjid, beza tak? Saya nak tanya, hampa jawab ikhlas. Ikhlas macam mana? Ni waktu semayang di rumah ni. Ni yang mai pakai segak ke main ni. Kain plekat mesti matching dengan baju. Nampak ni abang biru, yang ni hijau. Saya semak dia panggil muafakat nasional. Contohlah. Ada pakai, kalau pakai warna kain mesti matching dengan baju. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pakai ketayak buat atas kepala, ikat somal lagi apa tuan-tuan. Kalau pergi masjid cantik pakaian. Muslimat mai masjid masya-Allah pakai kain telekung Siti Khadijah. Saya tanya, ni Siti Khadijah ni telekung ni berapa harga ni? 220. Saya kata ni kalau makcik pakai ni mesti khusyuk semayang. Dia kata tak ada apa Ustaz, serupa yang khusyuk tak khusyuk, habis tu sedap pakai aja. Okey tu. Tuan-tuan, masya-Allah, main masjid pakai cantik lah, masya-Allah. Kerawang meleret. Jalan. Semayang depan makcik tu duduk semayang di belakang. Allahu akbar. Tu macam pokok nyok berada, macam duduk syarah Kerawang kita tu habis 4 rakaat dia. Tuan-tuan, seronoknya, cantiknya ibadat waktu pergi depan orang duduk di masjid. Seorang-seorang tengok pakai guna. Ni abang betul tiang pakai. Di rumah banyak seorang pakai guna ni. Kayak buat atas kepala kan ada. Ada baju pagoda dia pakai. Tu pun luruh dah, luruh dah tinggal goda. Berlubang macam kena tembak Israel tu dia pakai. Ni sebab kadang baju tak pakai gulung kain macam ni. Ketayak pakai, ketayak. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, tuan fikir apa kita duk buat? Sudut kata kat saya, tuan-tuan, okey good. Tuan-tuan, pasal apa kita pakai lain? Pasal apa cara ibadat kita di rumah, ibadat kita di masjid lain? Di masjid kita boleh sembahyang sunat lagi. Lagi. Lepas sembahyang isyak lagi, bangkit sembahyang sunat. Boleh buat tuan-tuan. Kalau kita sembahyang di rumah, mau buat tak sembahyang sunat? Maaf. Ikhlas baca cakap lagi sekali. Usah nak buat mana? Usah tuan-tuan. Pasal apa? Awak di rumah Tuhan lain kan, di masjid Tuhan lain kan? Dia di rumah kitab lain kan, di masjid kitab lain kan? Di rumah kira lagu lain kan, di masjid kira lagu lain. Dok, kita mengajak Tuhan yang sama. Kita ibadat kepada Tuhan yang sama. Nilaian Allah sama kat kita. Habis tu pasal apa beza? Satu je. Pasal orang tengok. Betul tak muslimat? Kata Pak Long. Abang yang pakai baju pagoda ni kan? Abang pergi masjid pakai baju pagoda tengok. Ni kata apa? Lagi orang kata apa kat aku. Nampak? Dia buat ibadat pasal dia kira orang nak kata apa kat dia. Tuan-tuan faham tak sudut kata apa ni? Maksud kita ni dalam ibadat kita jauh lagi daripada sifat ihsan. Bagi mudah faham tuan-tuan, macam mana agak kalau tuan-tuan semayang, tok guru yang mengajak kita semayang tu duduk tepi kita. Kita bangkit semayang sunat, tok guru yang ajak kita semayang rokok lagu mana, sujud lagu mana, Fatihah baca lagu mana, dia duduk tepi kita ni. Dia duduk tepi kita, dia dah habis semayang duduk tunggu tepi kita. Kita duduk semayang tepi dia. Agak-agak lagu mana semayang kita tuan?
eloklah. Allah, jari bagi buka sikit. Tu tentang telinga ukok-ukok. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa yang elok sangat ni? Untuk guru tu tengok. Dia tak tengok pun dia lena. Ngantuk dah lena-lena. Duduk berasa macam Tok Guru duduk tengok. Perelok. Tuan-tuan, kita sembahyang tahu siapa tengok kita? Allah tengok kita. Heran tak? Heran pun. Maksud dia, saya takut apa? Dalam ihsan kita ni, musyahadah pun tak ada, muraqabah pun tak ada. Kalau musyahadah pun tak ada, muraqabah pun tak ada, kita keluar pada sifat ihsan nak ibadat kan? Lagu mana? Salih ala syahmat. Sebab ihsan dalam ibadat dia akan bawa kepada satu lagi ihsan dalam hidup. Sebab apa yang ada dalam sembahyang kita, yang tu akan bawa kepada karakter kita di luar sembahyang. Orang yang jaga sembahyang, karakter dia akan jadi orang baik. Kita dulu tuan-tuan, kita ingat mak kita dulu selalu pesan kat kita, mai waktu kita nak mai kerja dulu, kerja kat sini dulu ni daripada kampung tu, waktu keluar lepas pada sekolah, waktu duduk sekolah lagi, mak kita duk pesan kita, hang nak jadi apa pun, hang nak kerja apa pun, hang nak buat apa pun, satu mak nak pesan kat hang, mayang jangan tinggal. Betul tak? Siapa yang mak dia pesan macam tu? Mak saya pun pesan, mak saya pun pesan macam tu. Hang nak jadi apa kan, hang nak buat apa kan, hang nak kalut apa kan, hang nak pergi jadi apa pun, satu je mak pesan kat hang, mayang jangan tinggal. Sebab mak kita tahu orang jaga semayang dia akan jadi orang baik. Sallallahu alaihi wasallam. Memang macam tu pun. Sepatutnya benda ni, fa illam takun taraha fa innahu yaraka ni, kalau kamu tak nampak Allah, Allah tengok kamu ni, dia keluar duduk di luar tu, apa saja dia buat dalam hidup dia, dia berasa Allah duduk tengok dia, dia takkan jadi orang tabik. Ihsan. Tuan-tuan, tak perasan tak kita duk pesan kat anak-anak kita, kita duk bagi anak kita takut kat kita. Mak duk pesan kat anak dia takut kat pak dia, pergi mayang kah? Ultraman ni, Ultraman tentang pergi mayang kah? Ni tukang Ultraman ni. Mak ni lah marah kat kita pula, degil kita macam tu. Hang mayang kah? Hagi ayah hang balik aja kah? Dia bukan takut kat Allah, dia takut kat ayah dia. Duk saat bunyi motor ayah dia balik, dong 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 CDI. Itulah malu. Dong balik. Hang jaga ayah balik. Kelang kabut budak tu tuan-tuan, pergi ambil wuduk entah apa dia ambil tuan. Allahu akbar sembahyang. Berdengar tutup pintu. Tuan-tuan saya semat, kita duk ajak anak kita takut kat ayah dia, bukan takut kat Allah. Tu dia macam mana? Allahumma salli ala sayyidina. Pakai tudung. Ayah hang nampak macam. Tuan-tuan, anak kita pakai tudung sungguh. Pakai tudung waktu mana? Nak pergi sekolah, dia pakai tudung. Dia keluar pagar sekolah lagi, dia cabut tudung dia, bulan beg, dia kayu basikal. Sampai sekolah dia pakai tudung balik. Pasal apa? Takut cikgu nampak pula. Di rumah dia takut ayah dia nampak, di sekolah dia takut cikgu dia nampak, di perjalanan dia tak kira siapa nampak dah. Sebab dia tidak diajak yang Allah tu tengok dia. Faham tak ni? Didik anak tak kena cara, tak kena gaya. Akhirnya anak takut kat orang. Dia mengaji besar-besar tuan-tuan, duduk tempat kita apa semua, kita jaga, kita pedor dia elok, dia keluar pergi mengaji luar negara apa jadi kat dia berasa tak ada siapa tengok dia boleh buat apa dia suka. Pasal kita duk ajak kat dia takut kat orang, bukan takut kat Allah. Tak masuk dalam hati dia sifat ihsan. Kita duk ajak macam tu tak pasal dia sama. Hang jaga ayah hang jaga cikgu marah lagi polis tangkap hang. Hantu pun takut, sebab lagi hantu. Semua dia takut, Allah dia tak ada. Kita tak ajak dia untuk takut ke Allah. Tuan-tuan, kita buang sifat ihsan dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Sebab tu kita mampu untuk buat maksiat bila tak ada orang tengok kita. Kita pun sopan ni geng-geng masjid. Faham tak ni? Salah Muhammad. Pergi orang hantar pergi kursus. Majikan hantar pergi kursus, duduk kat kursus tu. Kita duk pakai tuan-tuan sekalian jenis prepaid handphone, internet pun tak apa nak ada. Masuk dekat hotel tu dia berkata apa? Cik, hotel kalau cik nak pakai ni, nah hotel sekian-sekian ni dia password dia, internet ni laju apa semua. Kita duduk sorang-sorang dalam bilik tu tuan-tuan. Kita duduk sorang-sorang bilik tu, internet laju, handphone duduk kat tangan kita. Apa kita buat? Apa kita tengok? Kita sorang-sorang.
Tuan-tuan Ustaz Syamad antak pi pula tuan-tuan Ustaz Syamad pi mana tu, pi rombongan mana, pi Indonesia ke mana, pi Thailand ke mana, mai tengah malam, mas mau diurut Abah kita kata ya hilang, dia pick up siapa pun tak tengok, tak apa pun. Tuan-tuan jangan main-main Assalamualaikum Syamad. Ni pasal apa dia boleh buat? Pasal dia tak berasa Allah duk tengok dia. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang pertama, ibadat kita ihsan dalam urusan ibadat. Yang kedua, dia panggil ihsan dalam muamalah. Ihsan dalam urusan kehidupan kita sesama dengan manusia. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap benda. Dalam hidup kita ni Allah suruh ihsan. Ihsan dengan siapa? Dengan binatang Allah suruh ihsan, apatah lagi sesama manusia. Macam mana nak ihsan sama manusia ni? Nabi kata, ulama sebut, letak diri kita di tempat dia, kamu akan jadi ihsan dengan manusia. Tuan-tuan nak berurusan dengan orang, tuan-tuan letak diri tuan-tuan di tempat dia. Suka ada orang cakap dengan kita tengking-tengking? Tak suka, maka jangan cakap dengan orang tengking-tengking. Mudah aja. Kita boleh berasa tuan-tuan, macam mana kita seronok orang duk berurusan kita. Macam tu tuan-tuan buat waktu tuan-tuan berurusan dengan orang, tuan-tuan akan jadi orang baik. Waktu orang susah, waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Tuan-tuan, waktu orang susah, tuan-tuan tolong orang. Tuan-tuan rasa macam suka kalau orang jumpa kita senyum. Nabi SAW kata, cukuplah kebaikan itu apabila kamu berjumpa dengan saudara kamu dalam keadaan wajah kamu yang manis. Cukup. Nabi SAW sebut, kalau rasa je tak boleh nak buat apa, jumpa kawan kita muka manis pun cukup dah. Ni muka macam apa tuan? Kau kata, dia ni masalah apa dengan aku? Dia memang macam senyum sikit. Tuan-tuan macam senyum sikit kat saya ni, macam tak puas hati kan apa. Tuan-tuan saudara semua, cukup bila jumpa saudara dengan wajah yang berseri, cukup dah. Sallallahu alaihi wasallam Nabi ajak kita. Kalau tuan-tuan tak suka orang duk bercakap tentang hai kita, kita jangan duk bercakap tentang hai orang. Ihsan. Kalau tuan-tuan tak suka orang duk dengar tentang aib kita, tuan-tuan jangan duk dengar tentang aib orang. Ihsan. Tuan-tuan, ni satu saya nak pesan kat tuan-tuan. Kita duduk zaman fitnah ni, zaman teruk, zaman kacau bilau ni, kecoh. Tiap-tiap hari boleh buat dosa free ya, tuan-tuan. Free. Bila mai satu benda cerita, tak saat duduk atas kereta sampai duduk tengok Facebook tu pun ada macam-macam cerita dah, tuan-tuan. Duk tengok WhatsApp pun macam-macam cerita lah. Tuan-tuan duduklah belah mana bendera pun ada cerita, belah nu pun bendera, bendera belah nu pun ada cerita, belah ni bendera pun ada cerita. Yang belah ni kata kat belah nu, kau belah ni kata kat belah nu. Kita ni bukan nak letak diri kita sebagai ahli parti politik, tapi letaklah diri kita sebagai ahli politik yang beriman. Tuan-tuan duduk dalam posisi mana pun, tuan-tuan letak di, aku nak aktif dalam politik ni, boleh, tapi letak iman tu di depan. Pasal orang beriman, dia akan tapih dulu benda apa yang dia dapat. Betul tak? Mai cerita pasal orang, mai cerita pasal orang kat kita ni, ni betul tak betul, betul tak betul. Allah sebut apa ni? Fatabayyanu, tabayyun dulu. Kalau berasa macam tuan-tuan penting sangat nak share, nak bagi tahu kat orang apa yang berlaku ni, tuan-tuan pergi tabayyun dulu, betul ke tak betul. Jangan hantar lagi, takut lagi tak betul. Kalau tak betul teruk kita tuan-tuan, macam mana nak pergi minta maaf balik kat dia tu? Faham tak ni? Kalau sampai satu berita pada tuan-tuan yang ada nama orang, saya minta satu, saya nak minta. Yang pertama, tuan-tuan tolong timbang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau benda tu betul dan dia keaiban orang tu, aku share sehari jadi mengumpat. Betul tak ni? Kalau betul dia buat dan kita pergi habaq kat orang, yang kita pergi habaq kat orang tu tak ada manfaat apa pun kat dia tu, maka dia jadi mengumpat. Tuan-tuan faham tak ni? Saya nak bagi contoh.
ada orang kat masjid kita ni, dia buat salah. Dia buat salah. Kemudian kita tak pihak kat dia, kita pihak kat orang ni. Hang tengok dia tu. Adakah patut dia buat gitu? Benda tu bukan boleh buat gitu. Salah tu. Tuan-tuan, dia pihak kat kawan ni, yang kawan ni tak boleh nak pergi selesai pun masalah orang tu, maka dia jadi apa? Pihak kat gurah. Dia apa? Ngumpat. Kalau tuan-tuan pihak kat dia ni, yang kawan ni pergi boleh selesai masalah orang tu, yang tu dia tak pergi ngumpat. Tapi kalau kita pergi sembang sama-sama kita aja, dia tu buat lagu tu, dia ni buat lagu ni, dia tu apa semua, yang perkataan kita dengan orang ni tak ada manfaat pun pada orang tu, maka dia jadi ngumpat. Dosa tak? Tak apa nak angguk nampak gaya ni. Tapi kalau orang tu tak buat, jadi fitnah. Saya duk pesan selalulah, main malam Jumaat tuan-tuan, grup WhatsApp ni dia keluar macam-macam poster. Dia keluar gambar perempuan mana atau seorang dua apa, abang balik cepat nah, malam ni malam Jumaat. Yang duk hantar ke masjid kan. Sampai grup masjid pun keluar ni. Orang kata, ni grup masjid lah. Allah, silap bilik. Dia silap bilik, dia kata. Dan tuan, Salat Syekh Muhammad, melawak juga, melawak ada had dia. Tuan-tuan, kalau budak perempuan tu tak kata apa yang kita hantar tu, jadi apa? Jadi apa? Fitnah kan. Kadang-kadang kita duk ambil gambar kawan-kawan kita, geng-geng kita ni, ambil gambar pibuh caption kat atas tu. Benda yang dia tak kata, kita pergi hantar kawan. Kalau orang buat kita sikit dia, kalau kena kat anak kita macam mana? Anak kita perempuan kita, orang ambil gambar anak perempuan kita, pibuh, lepas tu share, dapat balik gambar tu kat kita dalam grup WhatsApp, marah tak? Marah. Habis tu anak orang tu dia tak marah, tu bapak dia tak marah, yang kita duk share. Pergi kat akhirat ni beratok tuan-tuan, budak perempuan 3-4 orang tu. Dia kata, pakcik bagi pahala kat saya. Baik, pahala mana? Ni siapa ni? Saya yang pakcik duk hantar tiap malam Jumaat, pakcik hantar. Ni saya sedang mencari calon, saya suka lelaki berjanggut, saya lah tu. Padahal saya tak kata macam tu pakcik. Pakcik bagi pahala kat saya. Ya Allah, ni dia hantar saya ni, dia fitnah saya. Berapa ribu orang duk baca, dia fitnah, dia hantar kat saya. Ya Allah, bagi pahala tu. Tak pasal-pasal pahala kita bagi kat dia. Melawak-melawak tuan-tuan, jangan sampai bawa fitnah. Saya duk pesan, tapi orang marah. Ustaz, benda nak melawak Ustaz, melawak. Orang beriman melawak ada had dia. Nampak macam simple, tapi boleh rosak pahala kita tuan-tuan, tak pasal-pasal. Macam muhasabah yang nampak ni. Baik-baik saja. Faham tak? Yang kedua, bila kita nak share tentang keaiban orang, nak share tentang keburukan orang, tuan-tuan ingat satu benda. Apa dia? Kita juga punya keaiban. Tuan-tuan nak hantar share satu benda, nak cerita orang tu buat lagu ni, orang ni buat lagu tu, orang ni apa, tuan-tuan nak pergi cakap kat orang ni macam tu, orang macam ni macam ni. Tuan-tuan ingat satu benda, kita kadang-kadang lagi teruk pada tu. Nak lah ni pakai ketayak elok, duduk masjid jadi AJK surau. Tuan-tuan pakai kain melekat cantik, pos semua mai duduk dalam majlis ilmu. Dulu kita bukan lagu ni. Kita ada waktu gelap kita dulu tuan-tuan. Umur kita 20 tahun, umur kita 18 tahun, umur kita 20-an dulu. Ya tak? Mau mengaku tak ni? Angguk kemas mak. Ya Ustaz. Ada zaman kita pernah buat silap tuan-tuan. Orang tu tengok kita ni jernih je muka ni, jernih je muka. Rasanya siapa tengok kita ni, ahli syurga dah Ustaz, ahli syurga Ustaz. Kita je tahu apa kita pernah buat dulu. Allah tutup aib kita rapat tuan. Siapa pun tak tahu. Saya tengok tuan-tuan ni semua elok-elok. Tak ada siapa pun yang zahir kan. Tak tahu ku ada orang yang buat maksiat muka jadi hitam gitu. Tak ada. Saya sebut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bacalah ambil sampai tak mau sebut rahmatan lil alamin langsung tu ya Quran tu. Marah sungguh gaya tu ya Quran tu bacalah. Wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat sekalian alam. Ulama mufassirin sebut di antara maksud rahmat bagi sekalian alam ni ialah Allah menangguhkan azab kepada orang yang tidak beriman. Lagi Allah menggandakan pahala kepada orang yang beriman atas amalannya. Lagi Allah menangguhkan azab kepada orang beriman sehingga dia bertaubat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan yang nombor sekalian, Ustaz Syamad, Allah menutup keaiban-keaiban kita, siapa pun tak tahu, tuan-tuan. Kalau Allah zahir ni, saya ingat tuan-tuan, busuk kita ni semua ni, busuk. Dulu orang dulu yang bukan umat Nabi Muhammad SAW buat dosa, pam, turun azab. Buat silap, pam, turun azab. Kita umat Nabi Muhammad buat dosa, buatlah, Allah simpan je lah, tak azab. Tuan-tuan, Allah sembunyi aib kita. Allah sembunyi, siapa pun tak tahu aib kita. Sampai bila Allah sembunyi, tuan-tuan ni? Sampai bila? Sampai kita sendiri buka aib kita, ataupun waktu kita buka aib orang. Nabi SAW sebut, barang siapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah akan menutup keaibannya dunia akhirat. Tertutup aib saudara kita, tuan-tuan, Allah tutup aib kita dunia akhirat lah tutup. Mafhum mukhalafah kita faham daripada hadis tu. Siapa buka aib saudara dia, Allah akan buka aib dia dunia akhirat. Jangan main-main, tuan. Kita boleh cerita aib orang kat dunia, tuan-tuan. Kalau Allah buka aib kita kat dunia, dekat kampung kita tak pergi. Kita duduk taman ni, tuan-tuan, orang buka cerita kita tu, ada siapa atau mai pindah-pindah mai duduk kat sini, dia kata, ni saya kenal dia ni. Tu cerita kat orang masjid kita, dia ni dulu ni, Allah, teruk jahat tak ada orang ni. Dia kata kita, dulu tipu aku lah, apa semua, ambil duit apa semua. Kita orang siapa, orang kampung semua duk ingat kita baik. Dia ni mai cerita buruk kita semua. Tuan-tuan boleh packing barang, kunci rumah, pindah duduk tempat lain, tak apa. Kalau orang fitnah kita kat Facebook, tuan-tuan boleh salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan boleh apa? Tuan-tuan boleh deactivate Facebook tu. Atau tuan-tuan boleh buat kenyataan, saya berada pada tempat yang salah pukul 4.30 pagi, contohlah. Tuan-tuan boleh buat apa saja alasan. Allah tutup aib, tak apa, kita pergi lari sembunyi, tak apa. Tapi bila Allah buka aib, tuan-tuan, di akhirat, tuan-tuan tak ada tempat nak sembunyi. Ini macam faham je kata apa tadi. Kita piduk kat padang mahsyar nanti, tuan-tuan, waktu tu anak cucu kita pekat tengok, adik-beradik kita tengok. Jangan sampai Allah buka aib kita ke akhirat. Sebab tu dapat apa saja keaiban saudara kita, tutup. Orang nak share, orang share lah baik-baik kat dia. Kita ada hak, kita orang beriman. Ada limit kita orang beriman. Ada benda kita boleh bincang, ada benda kita tak boleh bincang. Pasal apa? Selagi dia mengucap dua kalimah syahadah, dia saudara se-Islam kita, dan kita kena tutup keaibannya. Anda faham tak ni? Yang ketiga, kalau kita dapat maklumat tentang seorang yang kita tak tahu kebenaran dia, betul ataupun salah, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dan kita nak cerita kat orang benda tu, tuan-tuan kena ingat satu benda, pahala kita tak banyak mana pun pergi nak kongsi dengan orang lain. Pahala kita kan banyak mana pun, buat amal dah sikit-sikit, baru duk belajar mayang sunat, pergi kat padang mahsyar tu, ya Allah, ni dia ni dulu buat aku macam ni, dia dulu buat zalim kat aku, dia fitnah aku, dia mengumpat aku, habis. Nabi kata muflis. Atadruna mal muslif, kamu kenal tak siapa man muflis? Orang yang muflis ni siapa, kata Nabi SAW, kamu kenal? Dan sahabat kata, orang muflis di kalangan kami ni orang yang tak ada dinar, tak ada dirham. Nabi kata, tak, orang muflis di sisi Allah ialah orang yang bawa pahala semayang dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, pergi kat padang mahsyar, ada orang bertuntut, dulu buat zalim kat orang, dulu ni fitnah orang, dulu pukul orang, dulu buat apa semua, habis pahala dia bagi kat orang tu, habis rapat pahala bagi kat orang tu, habis pahala dia, dosa dia pula tu ambil pula bagi kat dia. Ni orang muflis, Nabi SAW. Tuan-tuan, hati-hati, nah, jadi orang yang ada ihsan dalam muamalah dengan manusia, Allah akan bagi rahmat kat kita. Tak rugi lah, tuan-tuan.
Tak rugi lah kadang-kadang kita tak share buruk orang, tak rugi lah. Orang nak cerita, biar orang cerita. Orang nak bersembang pasal ada benda, biar pilih dia pun nak sembang. Kita duduk diam-diam sudah, tak apa. Duduk fikir apa? Dosa aku, pahala dosa aku melambak. Aib aku melambak, Allah tutup. Salih alaihi Muhammad, pahala pun tak terang mana nak pergi kongsi dengan dia pula. Ya, tak payah, duduk diam-diam sudah. Tuan sekalian, salih alaihi Muhammad. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Yang pertama. Yang kedua, amalan untuk Allah mengurniakan rahmat di sisi Allah dalam rumah tangga kita. Apa dia tuan-tuan? Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Kita kena buat satu benda tuan-tuan. Saya sallallahu alaihi Muhammad selalu duk encourage orang, duk suruh istighfar lah. Suruh anak-anak istighfar, suruh isteri saya istighfar. Banyak kali sebut tu. suruh keluarga pakai istighfar. Pasal apa? Pasal istighfar ni mengundang rahmat. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, Allah sebut dalam Quran, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanat laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Nabi Saleh berkata kepada orang kafir, wahai kaumku, kenapa kamu segerakan kufur ingkar yang mendatangkan keburukan kepada kamu, tidak mendahulukan iman yang mendatangkan kebaikan kepada kamu? Alangkah baiknya kalau kamu semua memohon ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Surah An-Naml ayat ke-46. Jadi nak mengundang rahmat masuk keluarga kita ni tuan-tuan, banyakkan istighfar. Kita istighfar ni pasal apa? Pasal dosa. Dia buat dosa tuan-tuan, buat berlambak dosa kita. Apa tanda kita tenggelam dalam dosa? Yang pertama, kita tak teringin nak buat ibadat. Dosa ni menyebabkan kita berat nak buat ibadat. Nak buat ibadat tu malas. Tuan-tuan cuba fikir tengok. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada benda yang kita buat dalam hidup, kalau kita ulang-ulang buat, dia jadi apa tuan-tuan? Dia jadi mangli. Betul tak? Benda tu susah lagu mana pun, kalau kita ulang-ulang buat, dia jadi mangli lah. Seronok tuan-tuan ceramah belah-belah Kedah ni, boleh keluar semua bahasa saya. Kita duduk kat KL tuan-tuan, duduk dalam TV pun cakap utara juga, tapi ada benda kita tak mangli mana dia faham. Ni cakap mangli sekali, dia punya apa, director tu lagi keluar tanda soal mangli tu. Ada benda kita buat dalam hidup kita yang kalau kita ulang lama-lama dia mangli lah. Berat lagu mana pun, bila dia mangli tak apa, dia tak rasa apa. Contoh, tuan-tuan dapat kerja belah mana? Belah pulau. Duduk sini, fikir, dapat surat, anda telah diterima bekerja, permohonan kerja itu dah ada ditawarkan kerja di pejabat kami di Georgetown, Penang. Kita minta tang ni, Sungai Petani, dapat mana? Dapat pejabat kami di head office di Penang. Dia kata kalau tak ambil sekali, tak apalah, pindah. Mana? Penang. Nak topo pi, duduk terbayang malam esok nak pergi kerja tu, malam dia fikir tu. Keluar ke gurun ni, tolong pi Sungai Petani Utara, Sungai Petani Selatan. Betul ke? Betul kan? Betul, sungai dua topo seberang jaya masuk highway, topo lintas Jambatan Pulau Pinang, turun pergi sana jam. Pujuh lah. Ada siapa kerja Penang ni? Ada? Mana hangguk pun tak mau, kuling pun tak mau ni. Nyu pasal Allahumma salli alaihi. Lepas tu esok pergi lagi, lusa pergi lagi, sebulan, 2 bulan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 2 bulan. Orang kata hang duduk mana? Duduk gurun, desert. Duduk desert tu, gurun tu. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Duduk gurun ni kerja ni Penang Tanjung ni. Duduk ujungnya. Tak ada apa, biasa. Tek ni biasa lah.
Pasal apa? Benda duk buat selalu, lama-lama jadi biasa. Dalam urusan kerja kita boleh jadi biasa tuan-tuan, tapi tuan-tuan perasan tak dalam urusan ibadat dia tak jadi biasa? Tuan-tuan, saya tanya ni, duk mayang ni daripada umur apa ni? 7 tahun kita mayang dah. Dia lambat-lambat sikit 10 tahun ataupun 12 tahun. Betul tak tuan? Mak kita dulu ni apa? Abang nak masuk kolam tengah dah kena mayang. Oh, ada pula bising gitu. Nabi suruh mayang 7 tahun. Ada kita. Kalau kita mayang umur 10 tahun mula semayang lu, ni lah ni umur 40 tahun, maksud dah 30 tahun dah semayang tu. Sehari 5 waktu tu. Patutnya dia apa? Mangli ya. Biasalah. Tapi dulu waktu umur 10 tahun mak kata apa? Pi mayang kah? Sah. Mak kata, pi mayang kah lambat ni? Sah. Tu waktu umur 10 tahun ni. Lah ni waktu umur 40 tahun, bini kata apa? Abang mayang tak lagi? Sah. Sopa. Sopa. Dulu waktu umur 10 tahun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, masuk waktu pula dah. Lah ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, masuk waktu pula dah. Makin bagus mayang berasa. Siapa dah? Pasal kita tak sedar. Benda tu tak jadi mangli dengan kita, tak jadi adat dalam hidup kita, tak jadi sedap. Tiap-tiap hari pun mujahadah, nak kena lawan dengan 40 tahun dah, 30 tahun dah duk lawan dengan nafsu kita nak semayang. Teruk kita ni tuan-tuan, tak perasan tak? Pasal apa kita tak jadi gitu? Baca Quran pun sama. Waktu dulu duk mengaji dulu waktu umur 10 tahun, tabaraka dulu. Lah ni 40 tabarak sopa. Pasal apa tak jadi? Pasal apa tak dapat tu? Pasal kita tak ada feel, kita tak dapat manis dia, kita tak dapat sedap dia. Pasal apa tak dapat manis dia, tak dapat sedap dia? Dosa yang duk berselang dalam hidup kita ni yang menyebabkan kita makin tak sedap dengan ibadat. Sepatutnya makin buat, makin sedap, makin lazat. Dosa makin terakir, salih ala Muhammad, pahala makin bertambah, kemanisan makin berasa. Buat dosa pula turun balik. Tu yang kita buat dalam hidup kita. Sebab tu sampai lah ni tak pernah dapat kemanisan dalam ibadat. Dosa. Ni, maka buat apa? Istighfar, Nabi kata. Istighfar. Kita istighfar pasal dosa kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi sebutlah hadis, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuan-tuan, ada orang menangis, teriak dia. Sayyidina Aisyah ditanya, ya wahai Aisyah, dalam banyak-banyak momen masa kamu dengan Nabi SAW, momen mana, waktu mana yang teringat sangat kat Nabi SAW? Nabi wafat dah. Allah, dia diam fikir, waktu mana yang teringat sangat, momen mana yang indah. Semua momen indah dengan Nabi SAW, semua waktu dengan Nabi itu indah belaka. Tak tahu nak cerita yang mana satu. Ustaz, teringat satu waktu malam tu saya nak tidur dengan Nabi SAW, duduk dalam satu selimut. Tiba-tiba Nabi bangun. Nabi kata kat saya, wahai Aisyah, boleh tak saya nak bangun qiyamul lail, nak menghadap Tuhan? Boleh tak? Aisyah kata, saya ya Rasulullah, kalau boleh saya nak Rasulullah duduk dengan saya aja. Tapi apa yang menggembirakan kamu Rasulullah juga menggembirakan saya. Tuan-tuan, pernah tak laki kita minta macam tu? Boleh tak saya nak bangun tahajud Ustaz? Tak lama buat gaya. Tapi Nabi SAW macam tu, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi SAW bangun, kata Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Nabi SAW bangun, kata Aisyah, Nabi SAW menangis dalam sembahyang dia tu sampai basah janggut dia.
Nabi SAW teriak lagi sampai basah pangkuan dia. Nabi SAW teriak lagi sampai basah tempat sujud, tempat duduk dia. Tuan-tuan boleh bayang macam mana Nabi teriak ni sampai basah tempat duduk. Tu Nabi SAW bilang ibadat. Kita nak keluar air mata setitik tak keluar. Tak keluar kan? Nabi teriak pasal dosa. Teriak pasal dosa. Kita nak teriak, tak boleh teriak. Tahu pasal apa kita tak boleh teriak pasal dosa? Pasal kita tak berasa dosa. Kita tahu kata kita ada dosa, tapi kita tak berasa kata ada dosa. Beza tahu dengan berasa. Faham tak ni? Dan betul-betul faham tak ni saya cerita apa ni? Faham kan? Kita pergi semayang tarawih, semayang qiyamul lail 10 akhir Ramadan. Masjid ni, surau Perwajah ni buat qiyamul lail 10 akhir Ramadan. Panggil ustaz mana mai jadi tu imam. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waktu dia jadi tu imam tu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata kita nak semayang sunat taubat ni tuan-tuan, teriaklah dosa-dosa kita ni. Teriak bagi keluar air mata tu. Dia pun kata, Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kalau tak mampu teriak, paksa teriak. Buat-buat teriak bagi keluar juga air mata tu. Tu imam tu kata. Kita pun semayang Allahu Akbar. Kita dengar orang sebelah duk teriak. Kita kata apa? Teriak teruk kawan ni, dosa banyak empat gaya. Ni boleh kata sampai bagi salam air mata setitik tak keluar, duduk gaduk tengok orang. Kau dia teriak teruk nampak? Kau ni teriak teruk. Astagfirullah. Dosa banyak sungguh daripada ni. Aku tak teriak pun tak ada dosa. Banyaklah orang yang tak ada dosa. Tuan-tuan, kita tenggelam dalam dosa sampai kita dah tak berasa dosa. Ulama sebut antara tanda orang tu dah tenggelam dalam dosa ialah dia tak mampu lagi untuk keluar air mata disebabkan dosa-dosa ni. Tak pasal dah. Seorang sahabat ni dalam riwayat, catat dalam kitab ulama khilaf tentang kedudukan kisah ni. Ada kata maudhu', ada kata dhaif. Saya baca. Nama dia Sa'labah bin Abdurrahman. Waktu Nabi SAW suruh dia pi saya mula dengar kisah ni daripada Buya Yahya. Kemudian saya cari maklumat tentang kisah ni. Ada catat dalam kitab, saya tak ingat nama kitab tu. Ulama duk khilaf tentang kedudukannya. Sa'labah bin Abdurrahman ni dia, satu hari Nabi SAW suruh dia pi beli barang atau keluar pi ambil barang Nabi SAW. Dia pun keluar. Dalam perjalanan dia keluar tu tuan-tuan, dia melalui kawasan rumah. Tiba-tiba ada satu rumah tu, kain yang tutup bilik ayak dia tu, tak ada pintu, kain tutup tu. Kain tu ditiup angin dan dia ternampak orang perempuan tengah mandi. Bila ternampak orang perempuan tengah mandi, dia astagfirullahalazim. Kalau kita tu macam mana? Alhamdulillah. Agaknya tengok sekali tak apa, jangan tengok dua kali tu tengok. Aduh, sabuk kita tuan. Jangan main-main tuan, ni ketayak ni harap lekat atas kepala tuan. Kalau tak ada ketayak ni rebah kat kita pun. Saya pergi ceramah tu kat KL lagi teruk tuan. Allah Rabbi. Tuan-tuan Sungai Petani ni okey, tak apa, tak ada masalah apa. Pergi duduk kat Kuala Lumpur tu, tengah hari pergi ceramah dekat pejabat-pejabat. Saya pergi ceramah kat pejabat-pejabat. Sekejap nak ceramah, sekejap lepas zuhur pergi singgah makan dulu. Kita pergi order makan beratok semua tuan, pergi duduk makan kat meja. Orang beratok depan kita pakai skirt, ya Allah tuan-tuan, pendek. Kita pun nak tengok, tak tengok rugi dia beratok depan kita. Aku mana nak buat ni ketayak atas kepala ni, subhanallah. Tak tengok Allah tuan-tuan, ujian berat ujian hari tu. Tuan-tuan, dia subhanallah, dia nampak tu tuan-tuan, astagfirullahalazim. Dia punya takut apa yang dia nampak tu tuan-tuan, sampai dia lupa apa yang Nabi suruh dia. Takut sagi ayat Quran turun pasal dia. Takut sagi Nabi, malaikat mai bagi tahu kat Nabi tentang dia. Dia lari pergi sembunyi kat dalam gua tu, duduk dalam gua tu, takut. Berapa hari tak balik, sampai malaikat Jibril beritahu kat Nabi SAW, ada hamba Allah duduk kat mana. Ni kita orang sungguh tak labah pergi mana. Umar pergi cari Zat.
Saya nak pergi cari tak jumpa ada satu orang duk gembala kambing. Dia tanya, tuan jumpa ada orang macam ni? Dia kata ada. Saya nampak dia duduk dalam gua tu, kadang-kadang dia turun, dia duduk tarik rambut dia duduk kata, habis aku ni. Dekat situ kot saya nak pun pergi kat atas, tengok dah lembek dah kawan tu, lembek dah. Awaklah jadi lagu ni ni tak apa, Nabi panggil hang balik. Pasal apa Nabi dah tahu ke? Dah turun ayat pasal aku? Sudahlah tuan-tuan. Dia kata aku tak tahu. Nabi panggil hang balik, jom balik. Dia kata boleh tak aku nak balik nanti? Aku nak sampai waktu Nabi tengah semayang. Aku takut nak jumpa Nabi. Tak apalah, jom baliklah, tak kira lagu. Sampai kat masjid Nabi tengah semayang semua. Elok habis waladhdallin amin. Nabi mula baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Takut pula surah Nabi baca tu surah pasal dia. Pengsan. Lepas habis Nabi semayang, Nabi pun panggil sahabat kata, ada kawan kita pengsan kat luar Rasulullah. Rasulullah pun pergi angkat kepala dia, tak atas paha. Tak paha. Dia sedang dia kata, Rasulullah, dia turun kepala dia cepat-cepat. Aku banyak dosa Rasulullah, aku banyak dosa. Dosa apa hang tadi? Dosa besar. Besar sangatlah dosa saya ni, besar sangat. Besar lagu mana? Besar sangat. Syirik ke Allah kah? Tak. Allah ampun dosa kamu. Dah besar sangat. Dia kata Allah ampun dosa kamu. Balik dia lega sikit. Nabi kata lagu tu. Lepas beberapa hari dengar kata nazak, Nabi pun pergi ziarah dia. Akhirnya dia wafat di pangkuan Nabi. Mati sebab takut dosa kes tertengoknya. Para sahabat bila nak pergi usung jenazah dia, Nabi jalan kedek jalan kecil. Para sahabat pasal apa jalan macam ni Rasulullah? Dia kata, kamu tak nampak, aku nampak ni malaikat beribu-ribu main ni nak sambut ni. Pasal apa? Ada seorang yang mati disebabkan takutkan dosa. Sebab tu Anas bin Malik kata apa? Kami para sahabat dulu bila buat satu dosa berasa macam gunung nak jatuh timpa kami. Tapi sekarang tu bila? Zaman tabi'in tu. Bukan lah ni zaman tabi'in tu. Yang sahabat pun duk ada lagi. Dia kata apa? Waktu ni orang buat dosa rasa macam selai rambut. Nabi SAW sebut salah satu riwayat, rasa macam lalat hingga di hidung lalu buat gini-gini. Kita sampai lalat pun tak rasa, tuan-tuan. Allahumma salli. Jadi kita buat dosa. Bila kita buat dosa, kita minta ampun pada Allah. Istighfar. Patut sangat dah bila buat dosa kemudian istighfar. Patut sangat dah. Kita buat salah ke orang, kita minta maaf ke orang tu maafkan kita, habis lah, selesai, cukup dah lah. Tidak ni. Tapi tuan tak pernah jumpa ada orang ni, saya minta maaf lah saya silap buat hari tu, saya tak sengaja, saya minta maaf nah. Dia boleh kata apa? Tak apa, saya maafkan. Dan disebabkan minta maaf tu, ambil, saya bagi hadiah kan. Ada orang tu? Ada? Main nak tunjuk tengok, saya terangi nak jumpa. Kita buat salah kat dia, kita minta maaf kat dia, dia maaf kat kita, dia bagi hadiah pula kat kita pasal kita minta maaf tu. Ada orang tu? Tak ada, tuan-tuan. Tapi Allah lagu tu. Nabi SAW sebut dalam hadis, man lazima al-istighfar, siapa yang lazim istighfar, fi ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, maka Allah akan memberikan baginya pada setiap kesempitan itu jalan keluar. Tak pernah tak rasa sempit, rasa macam ketat, rasa macam ya Allah lemah. Macam mana nak keluar daripada lemah tu? Istighfar. Allah lepas. Wa min kulli hammin farajan, pada setiap kebimbangan itu kelapangan. Rasa bimbang. Tentu ada anak-anak perempuan muslimat, anak perempuan yang duk mengaji ni, jojoh pada kita tu, bimbang tuan, bimbang. Saya anak saya perempuan seorang duduk mengaji Turki, umur 18 tahun, bimbang. Aku tuan duduk seorang kat sana. Anak saya seorang umur 14 tahun duduk Turki, laki-laki, duduk joh pada kak dia 4 jam, duduk seorang-seorang nak bimbang. Sallallahu alaihi Muhammad.
Kita duduk sini bimbang kan. Itu ada satu kes, Allah na'udzubillah min zalik. Dia jumpa handphone anak perempuan dia, umur 14 tahun ke 13 tahun. Tengok ada macam-macam ada kat budak perempuan. Mak dia bukan, mak dia pun orang-orang masjid, ayah dia orang masjid. Pergi jumpa doktor apa ni yang psikologis ni kan, suruh sembang dengan anak dia. Doktor tu kata apa? Tanya korek-korek, rupanya anak dia berzina semenjak umur dia 11 tahun. Dia tak tahu, hancur kan. Puluh-puluh lelaki sampai tak tahu dah berapa orang kan, umur 11 tahun. Ketagih. Takutlah tuan-tuan, bimbang kita ni, bimbang ni. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa min kulli hammin farajan. Pada setiap kebimbangan tu Allah bagi kelapangan. Nak keluar pada kebimbangan ni, istighfar. Banyak istighfar. Wa yarzuqu haitsu la yahtasib, dan Allah akan mengurniakan kepadanya rezeki daripada arah yang tidak dia sangka-sangka. Tuan-tuan, nak dalam rumah kita tu Allah lepaskan kesempitan, keluar daripada kesempitan rumah tangga kita tu, banyak istighfar. Mak kena istighfar, ayah kena istighfar, anak-anak ajak istighfar. Muslimat semayang di rumah, mayang dengan anak-anak di rumah tak? Ni tanya ni hangguk ke kuling ke apa? Ada tak? Muslimat, mak jangan biar anak mayang sendiri nah. Kalau anak laki-laki, suruh ikut ayah dia pergi masjid, naik motor pergi masjid. Ajak anak macam tu. Ada anak perempuan mayang dengan mak jemaah di rumah, ajak tu. Jangan duk biasa mayang sorang-sorang, jangan duk biasa anak mayang sorang-sorang. Sebab ada benda kita nak didik dia. Kalau mampu dan punya masa, cuma lah ni maghrib, cuma subuh lambat lah ni, subuh lambat. Kalau subuh awal sikit, mayang subuh jemaah. Jangan, orang lelaki jangan mayang di rumah. Duk guna alasan apa? Ustaz, kalau saya mayang di masjid, siapa nak mayang jemaah dengan isteri saya kat rumah? Hang pandai lah. Dia malas nak pergi masjid, duduk gaduh bini dia mayang. Orang perempuan afdal mayang di rumah, orang lelaki yang afdal mayang di masjid. Kalau rasa nak bawa isteri, bawa isteri main masjid, tak apa, kita bawa sendiri, keluar pada fitnah, tak ada masalah apa. Tapi tetap orang perempuan afdal mayang di rumah. Faham tak ni? Tuan-tuan, cari waktu untuk satu keluarga istighfar ramai-ramai. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 100 kali. 100 kali. Ayah kena buat, mak kena buat, anak-anak ajak mereka buat. Tuan-tuan, tahu tak satu kelemahan kita orang Melayu? Jarang ajak anak zikir. Lepas mayang mau serupa. Betul tak ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu anak-anak bangkit lari. Yang kita tak pernah ajak dia duduk. Dulu mak ayah kita dulu kita bangkit lari tak kena. Betul ni? Dia bawa kita pergi mayang kat masjid, dia nampak kita bangkit lepas bagi salam, balik lagi kena. Kita tak pernah kisah. Tuan-tuan, tak pernah ajak anak-anak kita untuk duduk zikir. Walhal itulah yang bagi kuat berbanding Muslim Selamat jiwa dia, tuan-tuan, dengan zikir. Ajak anak istighfar. Tuan-tuan, seorang pergi berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, saya berhenti 9 suku. Tahu pasal apa saya amak ni? Pasal nampak ada orang urut betih. Biar 9 suku karaoke lah kan? Karaoke lah kan? Okey lah. Ada makan apa ada lepas ni? Ustaz? Tak balik makan sendiri. Ayo. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia pergi jumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, seorang laki-laki. Dia kata, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ni kahwin lama dah tak dapat anak. Boleh tak bagi tips macam mana nak bagi ni dapat zuriat? Tahu Imam Hasan Al-Basri kata apa? Istighfar. Istighfar. Dia pun tak apalah, kalau fikir-fikir logik, apa kaitan mengandung dengan istighfar kan? Betul tak ni? Bagi buah keras ke apa ke, boleh lah. Pergi buat amalan ni ke apa, lagu tu kilah kot ni ke wasnaman apa ke, macam logik juga. Makan buah apa ke, tongkat ali ke apa, nak istighfar. Tak apalah, kau tu pun balik.
Saya lagi mai seorang lagi, wahai Imam Hasan Al-Basri, kampung kami ni kering kontang, hujan tak turun, kemarau. Jadi apa amalan yang kami boleh buat ni supaya Allah turunkan hujan? Istighfar nah. Ni pun okey, insya-Allah balik istighfar. Mai seorang lagi, wahai Imam Hasan Al-Basri, kami ni buat kebun, tanam kebun, pokok tak apa nak subur. Macam mana nak buat? Istighfar lah. Lah, istighfar juga. Tak suruh belum baca ke apa. Dia lah, tak suruh berbaca. Dah istighfar. Balik. Anak murid dia kata, wahai Syekh, minta maaf nak tanya, tadi orang tu main mengadu pasal zuriat. Syekh kata istighfar. Orang ni cerita hujan, Syekh kata istighfar. Orang ni kata tanah tak subur, Syekh kata istighfar. Lagu mana? Itu bukan saya kata, Allah sebut dalam Quran. Allah kata, fastaghfirullah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Surah Nuh ayat 10 sampai 13. Allah kata, maka aku katakan kepada mereka, istighfarlah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kamu dengan lebat, dan memperbanyakkan harta dan anak-anak kamu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tak percaya ke akan kebesaran Allah? Nah, tak percaya kan? Tak ada kena-mengena, macam tak ada kena-mengena pun tak percaya ke akan kebesaran Allah. Oh subhanallah tuan-tuan, rupa-rupanya tuan-tuan tahu tak, yang duk halang rezeki kita ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, dosa. Yang duk blok rezeki kita ni daripada murah, dosa. Nabi SAW sebut, la yazidu fil umri illa al-birru wa la yaruddul qadara illa al-du'a wa inna rajula la yuhramur rizqa bil dhanbi yusibuhu aw kama qala. Nabi sebut, tidak akan dapat menambah usia kecuali kebaikan, tidak boleh menolak takdir kecuali doa. Sesungguhnya seorang manusia kerap terhalang daripada rezeki disebabkan dosa yang dia lakukan. Oh, baru tahu rupa-rupanya yang duk blok rezeki kita ni dosa. Lepas tu bila seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal? Rasulullah, dalam banyak-banyak doa yang nak minta ni, apakah doa paling afdal sekali? Minta murah rezeki, nak minta keturunan yang baik, nak minta keluarga sakinah, nak minta tenang jiwa, nak minta masuk syurga, jauh pada neraka. Dalam senarai doa yang panjang-panjang ni, yang banyak kita nak minta, apa yang paling afdal sekali, yang top ranking sekali? Nabi kata apa? Al-afu, minta ampun, minta ampun. Wal afiyah fi dunya wal akhirah, dan minta keselamatan dunia dan akhirat. Pasal apa Nabi suruh minta ampun? Pasal apa tak suruh minta syurga? Ya Allah, kurniakanlah aku syurga Firdaus, ya Allah. Dapat syurga Firdaus, maksud selesailah masalah semua. Dah, Allah tak, Nabi tak suruh minta syurga Firdaus, tak perlu minta mati husnul khaf, tak minta ampun dulu. Pasal apa? Pasal inilah jadi jalan Allah kurniakan seluruh apa yang kita minta. Dia macam longkang tersumbat. Tak ni? Longkang ayak bertakung, tahu pasal apa? Pasal tersumbat. Tersumbat tu apa? Dosa. Minta ampun, Allah ampun dosa. Yang lain semua free, Allah dia bagi. Faham tak ni? Jadi saya nak minta satu tuan-tuan, jadikan amalan kita dan keluarga kita istighfar. Sehari 100 kali. Set bagi lekat 100 kali tu. Cara nak bagi lekat ni satu ya tuan-tuan. Tetap waktu mana nak buat. Kalau tak ada waktu, pakai tak dibuat. Kata, ikut dan lah Ustaz, ikut dan, pakai tak jumpa dan lah. Jumpa Hamdan duk goreng jauh kuih rumah kita tu. Dan tak dan. Cerita dia kena set waktu. Saya Ustaz, insya-Allah saya lepas main subuh je, saya pegang tasbih Ustaz, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, set tuan-tuan, tak berapa minit pun. Buat.
Tuan-tuan nak pergi kerja, duduk atas kereta, start kereta, sebelum jalan kereta tu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jalan pegang tasbih dulu, astagfirullahalazim, sampai duduk jalan, astagfirullahalazim, habis 100 baru tekan Sinar FM, muzik retro terbaik. Bukan kempen apa. Faham ni semua? Okey. Tuan-tuan, dua amalan yang mengundang rahmat Allah untuk keluarga kita. Yang pertama tadi, sifat ihsan dalam hidup. Yang kedua, banyakkan istighfar. Yang ketiga, yang ni pun penting tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkara paling penting dalam rumah tangga kita yang tolong jangan tinggal, baca Quran. Tolong baca Quran. Allah sebut, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Allah sebut lagi dalam ayat yang lain, wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran ni mengundang rahmat masuk dalam rumah tangga kita. Tuan-tuan nak anak-anak kita hafaz Quran, mak ayah kena baca Quran. Kena baca Quran bagi anak nampak, sebab anak kita bukan jenis dengar tapi dia ikut. Dengar saya kata. Tuan-tuan nak anak hafaz Quran, nak anak rajin baca Quran, kita kena tunjuk kat dia yang kita baca Quran, baru anak akan baca Quran. Kita suruh dia baca Quran, kita tak tunjuk kata kita baca Quran, dia tak mau baca Quran. Sahabat saya, Ustaz Syukri panggil dia. Kami panggil dia Ustaz Syukri. Dia bukan mengajak pun, tapi kami saja duk panggil dia Ustaz Syukri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Anak dia umur 5 tahun. 5 tahun, anak dia nama Naila Farafisha. Naila Farafisha ni sedap nama. Dia nama isteri Sayyidina Osman. Naila Al-Farafisha. Dia tuan-tuan, waktu budak perempuan dia umur 5 tahun, dia dah khatam 30 juzuk Quran baca umur 5 tahun. Setiap kali lepas mayang, tak payah suruh, dia pusing sendiri, dia buka Quran, dia nanti baca. Tak payah suruh. Setiap kali lepas mayang. Seronok tak? Seronok tak kalau ada anak umur 5 tahun lagu tu? Bukan 5 tahun, umur 10 tahun ke 20 tahun ke, kalau kita ada anak lagu tu, sujud syukur. Seronok tuan-tuan. Tak payah suruh, dia reti buka Quran sendiri untuk dia baca. Seronok. Anak saya hafal Quran, dah habis 30 juzuk, umur dia 12 tahun khatam. Umur 13 buat syahadah, umur 14 saya hantar pergi Turki, untuk ngaji kat Turki tu. Tapi dalam hafal Quran, hari dia cuti, dia balik, dia qadha lena, boleh tahu lah tuan-tuan. Jangan duk suruh baca Quran. Dia nanti lena sekali, dia buka sekali, main-main sikit, dia suka baca, dia tak suka sangat tengok TV, dia jangan tengok TV, dia buka baca komik lah, baca apa-apa, baca Quran tu, buat gitu ya tuan-tuan. Tapi kalau ada anak kita yang tak payah suruh baca Quran, Allah seronok lah. Yang hafal Quran tu berjenuh nak suruh. Tapi kalau buka sendiri, sekali buka sendiri, Allah sujud syukur. Dia anak dia 5 tahun lagu tu, umur 5 tahun. Saya pergi rumah dia, saya nak tengok, saya tanya kat dia, apa tips dia boleh buat didik anak sampai umur 5 tahun boleh baca Quran sendiri, tak payah suruh. Dia kata, Ustaz tengok keliling rumah saya ada apa, tengok. Ada apa Ustaz? Tak ada apa suruh. Dia kata, Ustaz, benda nombor 1 sekali tak boleh ada di rumah, tahu apa Ustaz? Apa dia? TV. Saya kata jam. Kalau awal kita tak TV kalah. Dia kata, Ustaz, nak anak jadi hebat, bukan anak tu berkorban, mak ayah kena korban. Mak ayah kena korban. Dia kata, saya pun teringin nak ada TV macam orang lain Ustaz, tapi saya nak anak saya jadi hebat. Nak buat macam mana? Saya kena korban, isteri saya kena korban. Nak tengok. Pasal TV ni jadi option kat dia. Nak tengok TV kan baca Quran.
Kita pula tuan-tuan siap pergi bayar extra lagi suruh anak kita tengok kartun. Lepas tu suruh dia baca Quran. Betul tak ni? Apa ni Disney Channel lah, apa channel apa semua, siap bayar duit lagi. Lepas tu suruh mayangkah apa? Ni mak bayar ni, saya suruh saya tengok. Mak nak tengok ke kartun ni? Dah. Lepas tu mak bayar ni untuk siapa? Untuk saya. Ni saya tengok ni. Lepas tu marah kat saya. Oh. Kita pun garuk kepala. Betul ke? Kau baru terfikir ke? Kau tak faham ke saya kata apa? Kau tengok ajar 9 suku dah belum belajar anak penting kau apa. Betul tak tuan-tuan? Kita yang create option kat dia. Dia tak ada option. Dia tak tengok. Handphone mak dia tu, budak-budak biasalah kadang-kadang nak curi-curi tengok main-main handphone. Dekat dalam handphone mak dia tak ada benda lain melainkan Quran ya. Video Quran, YouTube Quran, apa Quran semua. Dia hidup dia dengan Quran ya. Dia tak ada berjumpa yang lain dan hiburan untuk dia adalah Quran. Tuan-tuan, maksud dia saya nak cerita apa? Kalau nak anak baca Quran, mak apa kena korban dulu. Yang saya pun fail, saya mak betul-betul ya. Kalau tapi itulah kita kena buat. Paling tidak kita ni tunjuk tiap-tiap hari yang kita buka Quran depan anak, maka anak kita akan ikut kita untuk baca Quran. Mak kena buka Quran, ayah kena buka Quran. Tuan-tuan ada handphone, setiap tuan-tuan handphone ada Quran. Betul tak ni? Kau orang sini jenis tak ada handphone, tutup wali belakang. Anda, kita pergi beli handphone Cina tu siap tolong upload kat kita bubuh tu application Quran kita. Dia ingat kita dia jenis baca Quran. Tuan-tuan pegang handphone, tuan-tuan buka Quran. Tuan-tuan disiplin diri untuk buka Quran. Sehari tuan-tuan baca Quran. Ni saya nak bagi, saya penutup dah. Saya pun nak balik jauh ni. Esok kuliah subuh ke Ipoh pula. Tuan-tuan, ni saya nak abang tips nak bagi khatam Quran. Saya nak tutup dengan tips khatam Quran setahun sekali. Seronok kalau kita boleh baca Quran macam kita baca surah Yasin tu. Seronok baca Quran macam baca surah Yasin. Tak nak kita main-main dekat luar tu ni, depa duk baca surah Yasin malam Jumaat, kita sambil duk berjalan duk baca, ikut baca sama dengan depa duk baca kat dalam ni. Walaupun kita masuk dalam, tengok surah Yasin duk kat tengah ni, kita malu nak pergi ambil, kita pergi ambil Quran tepi tu, ambil Quran sambil duk depa duk baca ikut mulut ni, sambil duk cari surah Yasin dalam Quran, sampai orang habis baca Quran kita cari surah tak jumpa lagi. Kan? Walaupun tak jumpa surah Yasin dalam Quran, tapi Yasin duk lekat di mulut kita je. Seronok kalau seluruh Quran macam tu kat kita. Bukan hafal, kita kan hafal. Tuan hafal surah Yasin tak? Tak. Tapi orang baca Yasin tuan boleh ikut tak? Ikut. Pasal apa? Pasal kita dah biasa dengan surah Yasin. Daripada kita kecil sampai kita besar. Tuan-tuan, alangkah cantik kalau seluruh Quran macam tu. Macam mana nak bagi seluruh Quran macam tu? Rajin ulang. Paling tidak setahun sekali ulang, 30 tahun 30 kali khatam Quran, 40 tahun 40 kali khatam Quran. Quran dah mula lekat di mulut kita. Orang baca salah sikit kita boleh berasa dah, boleh tegur dah. Macam mana nak buat? Tips dia, ambil 10 bulan. Mula-mula ambil 10 bulan. 10 bulan maksud dia dalam setahun tu ada 10 bulan. 10 bulan je untuk kita khatam Quran. Kalau 10 bulan nak khatam Quran, Quran ada 30 juzuk. Maksud dia satu bulan 3 juzuk. Masa banyak sebulan 3 juzuk lah. Betul ni? Banyak. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Syekh Muhammad, kita kecilkan lagi. Kalau satu juzuk dia ada 20 muka surat. 3 juzuk maksudnya apa? Teruk nampak gaya matematik orang sini nampak ya. 60 kan? 2, 4, 60 muka surat nak habis dalam masa 30 hari. Jadi sehari berapa muka surat? 2 je tuan-tuan. Sehari ni 2 muka surat ni yang ni, 2 muka surat ni yang ni. Kalau nak kecil lagi, selai je. Sehari selai je. Tuan-tuan baca sehari selai 10 bulan tuan-tuan khatam 30 juzuk. Sehari selai je. Pagi baca semuka, petang baca semuka. Sehari istiqamah tuan-tuan baca selai 10 bulan tuan-tuan akan khatam 30 juzuk. Yang 2 bulan tu pasal apa? 2 bulan tu free. 2 bulan tu, sebulan tu untuk Ramadan, yang tu jangan kacau. Yang tu kita nak baca Quran, nak khatam.
Kalau tuan-tuan boleh khatam 30 juzuk dalam bulan Ramadan tu, setahun tu tuan-tuan dapat 2 kali khatam Quran. Hebat. Yang sebulan lagi reserve. Kok sikit telajak ke apa semua, ada hari terlepas ada orang perempuan ABC apa, boleh telajak sikit. Tuan-tuan try buat. 2 aja syarat dia. Yang pertama kena istiqamah. Hari ni buat, esok buat, jangan tinggal. Yang kedua, tuan-tuan kena set waktu untuk buat. Kalau tuan-tuan tak set waktu, tuan-tuan tak edit. Bila nak baca, lepas Quran, lepas subuh, lepas asar, lepas subuh, lepas asar, tuan-tuan akan lekat. Kalau saya cadang lah lepas subuh, lepas asar, maksud tuan-tuan ada jawapan. Tuan-tuan pilih waktu yang tuan-tuan rasa macam tuan-tuan selesa untuk baca 2 muka surat ni. InsyaAllah tuan-tuan akan khatam Quran, insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Dan banyak lagi amalan-amalan yang lain, antaranya selawat pada Nabi SAW, antaranya 4 rakaat sebelum mayang asar dan sebagainya. Ini benda-benda yang mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan keluarga, diri dan keluarga kita, insya-Allah.